tarik. Di belakang Clock Tower ni, bukan di depan Clock Tower. Ini adalah di kawasan belakang Top Clock Tower. Telah di kawasan dataran ni, biasanya kalau hari biasa kita jadikan dia dataran merpati. Cik tak dapat pergi lokasi yang sesuai untuk solat tarawih. Tapi solat isyak confirm dia bagi, tapi tarawih confirm dia tak bagi. Kita banyak masa, kita boleh minum gahwa kat sini. Ni gahwa, boleh minum gahwa Arabik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Kang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, Alhamdulillah hari ni Bang Cik berada di stesen bas terbesar untuk bulan Ramadan. Untuk bulan Ramadan, inilah stesen bas terbesar. Dan Bang Cik nak beritahu inilah macam mananya cara-cara orang Mekah ataupun orang yang duduk hotel sekitar kota Mekah untuk pergi ke Masjidil Haram untuk beribadah, berbuka puasa, maghrib, isyak, tarawih, qiyam, apa semua, subuh, apa semua. Kalau kita berada di luar kota Mekah, inilah cara-cara ni untuk bulan Ramadan. Jadi sebab apa special bulan Ramadan sebab keadaan Masjidil Haram diterima oleh tetamu berjuta-juta orang di seluruh dunia setiap hari. Okey, Bang Cik akan review sedikit. Inilah kesusahan, kepayahan kita nak pergi hadir ke Masjidil Haram untuk penduduk Mekah. Sebab kalau kita pergi direct, pergi ke dalam ataupun naik kenderaan awam ataupun teksi, keadaan cukup jam dan akan menjadi mahal. Okey, kalau bas yang baru sampai ni, ini adalah bas daripada Park In. Kalau sesiapa yang duduk Park In, Millennium, 4 Point, ni semua bas-bas dia dekat sini lah. 4 Point, Millennium, dekat Masjid Ar-Raji. Okay, dekat Masjid Ar-Raji biasanya semua dekat sini. Ni bas Millennium. Okay, dan ini bas-bas Fondok Ar-Raji bang, Ar-Raji Masjid. Dan kalau kita tengok yang bas-bas yang dekat sebelah sini adalah, okay, ini saya nak beritahu, ini Abang Cik nak beritahu jika sistem kalau kononnya kita datang daripada luar kota Mekah dan berihram. Okay, bila kita datang daripada luar kota Mekah dan berihram, kalau naik kereta, bukan naik bas maksud Abang Cik bukan naik bas tetapi naik kereta, bukan kereta awam, kita memandu sendiri dengan memakai ihram. Bas-bas ni lah dia akan naik sebab setiap checkpoint di kota Mekah, okay, di setiap checkpoint di kota Mekah akan ada tempat parking untuk keseluruhannya. Okey, sebelum Bang Cik panjangkan cerita Bang Cik, ni cara-cara untuk pergi Masjidil Haram menjadi kenangan buat Bang Cik juga. Okey, untuk menyambut Ramadan di sini dan menbuat persediaan kepada semua sahabat-sahabat kita yang bakal datang ke kota Mekah yang duduk hotel jauh-jauh. Sebab Malaysia ataupun kita pun sekarang ni dah tak mampu dah. Ada yang mampu lagi tetapi ada yang masih tidak mampu untuk duduk hotel bersekitaran kota Mekah, di bersekitaran Masjidil Haram, tetapi nak berjuang bersama-sama menyambut Ramadan di kota Mekah, di Masjidil Haram. InsyaAllah boleh jadikan inspirasi ataupun vlog yang bermanfaat untuk anda untuk buat persediaan. Okey, untuk tahun ni ataupun tahun depan ataupun tahun-tahun selanjutnya. Zas. Okay, dekat sini juga, inilah main base camp untuk 2 tahun, 3-4 tahun berturut-turut. Sebab tu Bang Cik berani beritahu. Kat sini pun dia beri air yang percuma. Okay, air yang percuma. Kita boleh je ambil free. Barit. Okay, sebab tak sejuk kita ambil yang sejuk.
Lepas tu dia ada ni lah untuk lepas tarawih, ada more kot. Ada more lepas tarawih. Siapa-siapa nak minum kahwa ke apa, bolehlah lepas ni. Okey. Lokasi bas ni terletak di Maskutah. Okey, terletak di tempat terowong Maskutah. Tu nama dia terowong Maskutah. Biasanya bancik akan parking dekat area sini. Okey, tapi sebab tadi bancik malas nak masuk area sini sebab nak balik pun nanti jalan kaki agak jauh. Kalau hari biasa, okey parking sini. Sebab bila kita dapat yang parking sini, dekatlah kita nak ambil teksi pergi Maskutah. Okey, lepas kita dah naik bas kat sini, bas daripada hotel akan berhenti dekat sini. Belum sampai lagi Masjidil Haram dan kita kena ambil satu bas khas. Okey, satu bas khas yang memang hanya terowong ni memang khaskan untuk diorang sahaja. Okey. Macam mana? Bancik pun takut nak melintas. Okey. Ini hanyalah bas khas daripada untuk dia pusing round terowong ni je. Ni pula nak guna, dia guna beratus-ratus atau beribu-ribu tak tahu berapa banyak bas yang dia guna. Okey. Dan kita terus je pergi kat bas yang satu yang menunggu kat sini. Daripada sana jalan kaki ke sini, agak-agak dalam 200 ke 300 meter sahaja. Lepas tu kita terus je naik bas ke sini. Nanti nak balik pun macam ni lah juga cara dia. Kita akan diberhentikan dekat sini dan kita naik bas hotel. Lepas tu kita lalu kat sini, insya-Allah. Dan kita akan bercampur dengan orang lain. Dan kita naik je bas ni, dia akan lalu terowong ni. Okay. Alhamdulillah. Bila nak pergi ni dia okey sikit lah bila nak pergi. Tapi bila nak balik ke kawasan sini yang agak kritikal. Sebab kita beratur beramai-ramai orang dekat hujung sana. Kat sini okey. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya adakah bas ni adalah dipercuma ataupun tidak? Okey, kalau daripada hotel, kalau kita booking hotel yang mempunyai hotel, charter bus daripada hotel nak kalau kita ambil Ar-Rahji, kalau sini memang point untuk Ar-Rahji punya kawasan Masjid Ar-Rahji. Jadi adalah percuma kerana telah dibayar oleh pihak hotel. Tetapi kalau kita saja-saja nak naik, kita parking kat situ tadi, tiba-tiba kita nak naik, bayaran dia sebanyak 8 rial pergi dan balik. Dia kena beli satu tiket, iaitu pergi dan balik 8 rial. Kita dah sampai dah ke destinasi, tapi tak sampai lagi sebenarnya. Dekat Masjidil Haram. Kita nanti Makcik tunjuklah dengan lebih jelas kat manakah lokasi. Bas agak penuh juga. Okay, bas agak penuh juga. Tengok, kita turun bas. Kat manakah lokasi kita? Okay, lokasi kita adalah dekat Makarim Ajiat. Sebab tu dia bila terowong Maskutah tu, inilah terowong terowong Maskutah ni, dia tembus ke Makarim Ajiat. Makarim Ajiat ni terletak juga dekat Dayana Grand. Kalau ni boleh nampak lambung tamu haji sebenarnya. Dan antara lokasi ataupun ada juga dekat sini, kita punya bendera Malaysia kat sini. Sebab kenapa ada bendera Malaysia kat sini? Sebab ada maktab tabung haji juga di hotel kawasan sini. Okey, bukannya hanya 1-2 bas yang berkhidmat sebagai hero-hero Masjidil Haram setiap hari, iaitu ribu-ribu bas. Dalam terowong ni penuh dengan bas menunggu untuk ambil jemaah pulang. Kalau nak balik nanti kita ambil daripada seberang sana. Tengok beribu-ribu. Sebelah sini pun dah banyak bas. Bayangkan yang sebelah stesen bas tadi tu. Okay, jom Makcik belanja sikit kepada semua sahabat-sahabat semua, dengan nak nampak lebih jelas macam mana ataupun daripada sini, dan boleh mengubat kerinduan kepada semua bagaimanakah laluan ni daripada Makarim ni. Bukan semua orang tahu laluan Makarim ni. Kalau yang tahu, tahulah. Yang tak tahu, tak tahulah. Okay, kat sini pun kita dah nampak menara jam. Ni menara jam. Okay, tengok berapa ramainya. Dan cara ini juga dia nak mengontrol crowd sebenarnya. Sebab kalau Masjidil Haram dah penuh, nak malam 27,
bas-bas ini semua memang dah tak berfungsi. Dia mengontrol crowd dengan cara begini. Jadi itulah, kalau kita tahu malam-malam peak hour, kita kena datang hadir awal ke Masjidil Haram. Ini juga dikatakan kedai aiskrim yang tersedap juga di Kota Mekah. Ni lah, di Masjidil Haram dekat dengan Makarim ni. Ramai orang suka aiskrim dia. Dan jom kita jalan. Sahaja je lah Bancik tunjuk, sebab bila Bancik lalu sini je, Bancik tolonglah tunjuk kedai aiskrim Makarim kan. Boleh melepaskan kerinduan. Inilah yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata, betapa ramainya orang. Bancik zoom sikit, sebab sekarang ni macam tak nampak sangat kan. Bancik zoom sikit. Ni. Tengok ramainya orang. Okay, ni Bancik nak tunjuk suasana dia. Suasana. Dan kat sini pun dah mula buat soft Di belakang Clock Tower ni, bukan di depan Clock Tower. Ini adalah di kawasan belakang Clock Tower. Telah di kawasan dataran ni, biasanya kalau hari biasa kita jadikan dia dataran merpati. Kat sini pun penuh dah soft. Bukan sekadar tu, dah penuh tengok Ui. Tapi memang kawasan ni memang disediakan oleh pihak Masjidil Haram lah. Dia siap ada sejadah sebenarnya. Sejadah Masjidil Haram kat sini. Lepas tu dengan air zam-zam disediakan juga kat sini. Jadi kalau siapa-siapa yang tak larat untuk pergi ke area sana, boleh solat kat sini. Nanti penuh Nanti time solat, jalan ni penuh dengan orang bersolat. Salah satu sebab kenapa bila kita duduk Kota Mekah ni, kita sentiasa bersemangat untuk buat umrah. Sebab suasana dia sendiri. Tengoklah dengan geng-geng Arab ni, ataupun geng-geng Uzbekistan, Tajikistan ni, dia orang punya talbiah daripada awal sampai akhir. Sampai nak masuk pintu masjid, tengok dia punya crowd dia. Lepas tu dengan labbaik Allahumma ramai. Itulah yang menjadi kegemaran. Lepas tu kita di-divert Kita di-divert di sebelah kanan. Kita di-divert di sebelah kanan. Sebab dia nak buat jadi sahala kot. Ataupun jangan dia dah sekat pintu masjid sudah. Jadi tak adalah masa kita merasa semayang di Masjidil Haram. Tengok. Rasa ni dia divert ke mana tak tahu. Ini dah tutup dah lorong sebelah sini. Ni adalah Swiss Hotel Al-Mekah. Ni Swiss Hotel Mekah. Ada dua Swiss Hotel dekat Clock Tower ni, iaitu Swiss Hotel Al-Makam dan juga Mekah. Dan depan kita adalah Safwa Tower. Ni Safwa Tower. Dan depan Safwa Tower ni terletaknya kedai aiskrim yang menjadi gilaan orang Malaysia sekarang. Sebab kat sini yang paling mudah nak cari, iaitu aiskrim Al-Simah. Tak tahu harga dia berapa sekarang, rasanya dah agak mahal lah. Kita bayangkan crowd pun dah macam akhir Ramadan. Sekarang ni, ini baru lagi awal Ramadan, 10 hari pun tak sampai lagi. 5 hari je baru. 5 Ramadan hari ni, 5 ke 6 Ramadan, Bancik pun dah tak ingat. Bancik malas nak usik, komen-komen lah kat bawah. Bayangkan kalau sistem perkhidmatan bas tu tak ada. Macam mana nak mengeluarkan dan memasukkan berjuta-juta orang dalam masa satu hari. Dah sampai ke WC1, iaitu toilet untuk perempuan, water closet nama dia. WC ni banyak juga pertikaian oleh orang Malaysia, sebab WC kita tak biasa pakai istilah WC itu sendiri. Kita biasa pakai istilah toilet. Tapi dekat sini menggunakan istilah WC. Sebelah je perempuan sebelah, lelaki sebelah. WC2 dan WC3 yang paling famous berada depan tu. Dan WC4 dekat depan Clock Tower. Bancik akan pergi WC2 ni dulu.
Banci tak pasti kita dah boleh pergi ke dataran ataupun tidak. Sebab nampaknya semua terus naik flyover Ajiat. Tapi tak apa, kita pergi ambil dulu air semayang dulu. Ambil wuduk dulu. Yang pasti yang tu yang paling utama. الطريق Alhamdulillah tadi kita dah dengar laungan azan berkumandang waktu isyak. Dia walaupun kalau ikut waktu semasa, waktu isyak dia sebenarnya masuk waktu pukul 8. Tapi sekarang dah 8.39 di seluruh Arab Saudi. Baca ulang sekali setiap vlog supaya tidak ada kekeliruan. Takut yang datang ke sini selagi tak solat selagi tak azan maghrib, azan isyak mesti solat maghrib. Tapi tak sebenarnya. Sebenarnya waktu berbuka atau waktu isyak, waktu yang sebenar pukul 8 tapi dilewatkan setengah jam untuk memberi keselesaan kepada seluruh tanah Arab, iaitu spesialis Arab Saudi, supaya boleh berbuka dengan tenang. 8.30 setengah jam lewat barulah kita secara rasminya dimengazankan untuk solat isyak. Okey, untuk kehadiran yang Banci fikir agak lewat juga, Banci sebenarnya dah tak kisah dah. Dekat mana-mana dia orang nak tendang sebenarnya, asalkan boleh solat. Banci tak dapat pergi lokasi yang sesuai untuk solat tarawih. Tapi solat isyak confirm dia bagi, tapi tarawih confirm dia tak bagi. Ni laluan jalan raya. Inilah rezeki Banci. Sekarang ni tengah rehat lepas 6 rakaat tarawih. Banci berada di atas sekali dataran Sa'i. Kita boleh tengok keindahan daripada atas. Oh, memang cantik. Penuhnya orang. Tengok dah macam akhir Ramadan situasi ni baru lepas tarawih ni. Jalan belakang dan depan tengok Lepas tu siapa yang terlambat kena sekat. Sebab Banci orang-orang akhir dia akan buka sikit-sikit. Sebab ni dah sesak sangat dah jalan kat sini. Memang begitulah perjuangan untuk solat di Masjidil Haram, walaupun dah mengeluarkan berbelas-belas ribu, tapi inilah kenikmatan yang sebenar dan kenangan yang kita tak akan lupakan. Orang berlumba-lumba untuk beribadah. Alhamdulillah, setelah selesai umrah pula dah tarawih semua dah selesai pun shopping. Bukannya jemaah umrah saja shopping, Banci pun shopping juga. Okey, Banci akan tunjuk sedikit macam mana pula nak balik. Okey, nak balik pun melalui jalan yang sama. Jangan naik stesen bas yang lain, sebab bukannya satu je stesen bas yang ada untuk Ramadan ni. Memang banyak stesen bas. Ada tak silap Banci ada 5 ataupun 6 Kita tengok kedudukan hotel. Cuma ini adalah gambaran jika kita tak duduk di area kawasan Masjidil Haram. Jangan pula nanti Banci hari tu saya naik ataupun ni pengalaman saya dekat stesen bas lain. Lain stesen bas lain. Dia tengok pada kawasan, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat. Semoga meningkatkan semangat kita untuk terus beribadah di Kota Mekah. Ramadan jangan lepaskan peluang. Kalau boleh cubalah sekali setahun. Tanyalah sekali setahun. Kalau mampu, cubalah sekali seumur hidup. Tetapi kalau tanya orang lain, walaupun keperitan macam ni, kalau tanya orang lain yang dah datang Ramadan,
pastinya akan memilih Ramadan lagi sekali, bukannya memilih bulan-bulan yang lain. Sebab bulan Ramadan di kota Mekah, di Masjidil Haram, di Madinah ataupun di seluruh dunia penuh dengan aktiviti ibadah. Okey, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bancik pun dah nak sampai dekat bas dah. Dah tak larat nak makan aiskrim. Jam pun dah menunjukkan tepat 12 malam. Kita berjumpa di vlog yang lain insya-Allah. Okey, bye-bye. Zas. Bersusun bas untuk keluarkan jemaah daripada Masjidil Haram. Dan lepas turun bas, kita dapat lagi air ataupun susu kot dia bagi, air jus dekat ni. Kita banyak masa, kita boleh minum gahwa kat sini. Ya, gahwa, boleh minum gahwa Arabik ataupun macam-macam. Bau gahwa dia pun dah sedap dah. Assalamualaikum. Malaysia. Yes. Maju.